Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku. Termasuk usrah kita pada pagi ini, kuliah-kuliah ilmu merupakan sunnah Nabi. Kemudian kata Nabi, fa'amila bihan nas kana lahu mislu ajrin man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Kemudian diamalkan sunnah itu, dia sebarkan, dia ajak, dia seru, lalu orang lain pun mengamalkan sama sunnah itu, maka kata Nabi, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Baik. Kita beramal sunnah Nabi, salah satu daripada sunnah. Sunnah ini terlalu banyak. Ucapan Nabi, pengakuan Nabi, dan juga kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir. Takrir ni Nabi setuju pun tidak, tak setuju, tapi Nabi tidak membangkangnya. Maka perkara itu dipanggil sunnah. Daripada sunnah yang wajib dan sunnah yang sunat. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, kemudian mereka mengajak manusia mengamalkan sunnah, contohnya ajak orang pakat-pakat derma masjid. Kita buat masjid tu satu sunnah. Tapi kita terlibat dalam kerja, ajak kawan, ajak jiran, ajak orang lain buat masjid. Ataupun macam pagi ni kita kuliah agama, usrah kita. Kemudian kita ajak orang menghidupkan sunnah ini, maka berapa ramai yang kita ajak, kita akan dapat pahala sebanyak bilangan orang yang kita ajak tanpa kurang pahala dia. Saya ambil contoh. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak agar semua orang pakat berselawat kepadanya. Di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhanna bil bukan itu. Baik. Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syara'ati yaumal qiyamah. Sesiapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, ketika pagi 10 kali, petang 10 kali, lalu dia mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis sahih, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, begitu juga dalam kitab Jami'us Saghir. Dan menurut Imam As-Sayuti, hadis ini hasan sahih. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali pagi,
10 kali petang. 10 kali ni 2 minit saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali sebut tak sampai pun 10 saat. Maka 10 kali ni seminit saja saya rasa. Seminit saja. Dan orang yang mengucapkannya 10 kali pagi, 10 kali petang, kata Nabi, wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada pertolongan, bantuan lain selain daripada bantuan Nabi. Maka kita menyebarkan agar ajak orang lain berselawat sama. Pahala tadi, kawan tu dapat syafaat, kita dapat juga pahala sebanyak bilangan orang yang kita ajak berselawat. Ajak anak kita selawat, kita dapat pahala dia dapat syafaat. Dalam hadis lain, selawat ini banyak. Selawat ini diampunkan 10 dosa dengan sekali selawat. Diangkatkan 10 darjat. Mendapat doa Allah daripada doa kesejahteraan, diucapkan kesejahteraan oleh Allah 10 kali. Kemudiannya dikurniakan pahala kebajikan 10. Hapus dosa 10, tinggi darjat 10, 10 doa. Mana 40, satu selawat. Sekali selawat. Kalau sebut 10 kali, 10 kali dengan 40, 400 kelebihan. Mana 100 diampunkan dosa, 100 tinggi darjat, 100 doa daripada Allah, dan 100 juga dituliskan pahala kebajikan dalam catatan. Maknanya, kalau ada 400 orang yang amal kerana kita ajak, tadi dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan sunnah, ajak orang lain amal, cuba bayang ada 1000 orang amal, 1000 kali 400, kan? Itu baru satu hari. Kalau dia amal pula petang, 10 kali lagi, ada 1000 orang lagi, kali dengan 400. Kalau besok lagi, lusa lagi, tulat lagi, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Jadi sebab itu, tujuan saya sebut pada pagi ini, apa-apa sahaja program-program ataupun ibadah yang baik yang ada dalil-dalil Nabi. Contohnya kuliah ilmu, sebegini. Kita ajak kawan-kawan masuk. Ajak sebarkan link masuk. Dan kita tahu bahawa pengajian agama ni sunnah Nabi. Man salaka tariqan fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi kuliah-kuliah ilmu, dipermudahkan jalan untuk masuk syurga. Itu kata Nabi. Kita pun ajak mak kita masuk, kawan kita masuk, adik-beradik kita masuk, staf kita masuk. Cuba bayang pahala mengajak orang kepada sunnah itu, dan mereka buat pahala-pahala mereka yang dapat kerana amal sunnah tadi, contoh pengajian ilmu. Selama mana mengaji ilmu, malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang belajar ilmu. Habis itu kalau kita ajak 500 orang, agak-agak berapa banyak bilangan malaikat yang doakan keampunan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, kerja dakwah, ajak orang ini, pahalanya terlalu besar. Sehingga kan kata Nabi, dengan asbab kita menjadi hidayah kepada dia. Dulu dia tak pakai tudung. Dulu dia tak sembahyang. Dulu dia tak berzikir. Dulu dia tak berselawat. Dulu hatinya keras. Dengan asbab kita ajak. Bukan ajak apa pun, bagi link saja. Bagi link, jomlah join kuliah agama yang merupakan sunnah Nabi. Tiba-tiba ada 100 orang yang ikut. 200 orang yang ikut. Maka sebanyak mana mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala mereka tanpa kurang. Tanpa kurang pun. Saya ajak Kak Nes contohnya. Kan? Maka kemudian Kak Nes masuk tiap-tiap minggu. Maka saya dapat lagi pahala yang Kak Nes masuk tanpa kurang pahala saya. Tapi pahala dia pun tak kurang. Transfer kat kita. Kak Nes ajak pula 10 orang. 10 masing-masing dapat pahala. Kemudian Kak Nes dapat lagi tambahan 10 lagi. Kali dengan berapa banyak tu. Subhanallah. Begitulah kata Nabi SAW. Maksud daripada hadis, man ahya sunnatan min sunnati wa amila bihan nas
kana lahu mislu ajrin man amila biha la yanqusu min ajrihim syai'a. Maka tanpa kurang pun pahala dia. Jadi sebab itu saya nak mencadang semua ahli-ahli usrah Miftahul Jannah daripada Yayasan SKB dan juga kepada seluruh warga kerjanya, seluruh para usahawannya, seluruh muslimin muslimat jamaah pengajian kita, agar mulai hari ini jangan berhenti sebar kebaikan. Walaupun kecil, ajak orang bersedekah. Kan? Macam yayasan kita ni, ajak orang sedekah. Sedekah kepada fakir miskin. Sedekah itu sunnah. Sedekah itu sunnah. Jadi, kita menganjurkan orang, jom kita sedekah buat masjid. Nanti yayasan pun akan ada pembina masjid baru ni. Kita akan meeting tak lama lagi untuk tengok. Ada baru ni cadang masjid Kuala Kerai. Kita nak cari masjid yang susah-susah macam tu. Masjid yang susah-susah, dinding atap bocor, ngaji kitab dalam hujan. Jadi, kita akan cari tempat tu. Kita mengajak sedekah pahala lain lagi. Baru ajak, jom sedekah, jom sedekah, jom sedekah, jom sedekah. Jom mengaji, jom kuliah, jom usrah, jom semayang. Maka itu kan sunnah Nabi. Kita menghidupkan sunnah dan kita ajak orang amal sunnah, kita dapat pahala amalan orang yang buat sunnah itu tanpa mengurang pahala dia. Ya Allah, kata Nabi, buatlah kerja dakwah menyeru manusia kepada kebaikan ini. Nak seru kebaikan bukan kena jadi ustaz, bukan kena jadi ustazah, bukan kena tunggu jadi tuan guru, bukan kena tunggu habis 200 kitab baru boleh panggil orang. Maka kata Nabi dalam hadis, orang yang menyeru orang kepada perkara baik, mencegah kemungkaran, akan dapat dengan asbab lisan kita, asbab penulisan kita, asbab ajak kita, menjadikan dia dapat hidayah. Dia mengamalkan Islam, meninggalkan kemungkaran, maka kita akan dapat pahala, kata Nabi, sebanyak apa saja bilangan atas muka bumi ini yang terkena cahaya matahari. Cuba bayang apa benda yang tak kena cahaya matahari. Pokok, binatang, lembu saja tak tahu berapa bilion dalam dunia. Begitulah besarnya pahala menyeru manusia. Sebab tu Allah kata, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru manusia kepada jalan Allah. Yang buat maksiat, kita seru tinggalkan. Dapat pahala kat kita. Anak-anak kita yang mungkin tak menutup aurat, kita seru. Dapat pahala kat mak, bapak dan sebagainya. Kawan-kawan kita yang mungkin tak beramal ibadah, kita seru. Maka dengan izin Allah, menyeru itu sebaik-baik perkataan. Sama ada orang masuk ke, orang terima tak terima, itu tak penting. Yang penting adalah menyampaikan. Tugas Allah yang memberikan hidayah. Maka sebab itu, kita jangan pernah kecewa dalam dakwah ini. Kadang-kadang ajak orang yang macam Nabi Nuh AS menyeru manusia 950 tahun, yang ikut dia hanya 80 orang. Nabi, apa lagi? Nabi Ibrahim, mak bapak dia pun tak ikut dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Uhud, dia sendiri memenggal leher bapak dia. Dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, biar saya sendiri yang potong leher bapak saya. Dia duduk belah Quraisy, saya duduk belah Islam ini. Maka itu disebut bagai dakwah ni. Kadang-kadang ahli keluarga kita pun belum tentu menerima. Tapi tugas kita menyampaikan. Jadi sebagai mukaddimah pada hari ini, dah 2 minggu kita tak bertemu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Minggu lepas dah ready, ada kematian. Minggu sebelum tu ada juga jenis enjin nama kan. Masuk bengkel tak berhenti, tukar skru lah, tukar minyak hitam kan. Besok nak tukar minyak hitam, silap-silap overhaul terus kan. Jadi kata doktor, tengok besok. Kalau boleh tukar skru, kita tukar skru. Kalau tak ada spare part, kita mungkin overhaul, tukar enjin terus kan. Kalau tukar enjin, letih sikit lah. Mudah-mudahan berkat doa semua, pagi esok pukul 5 pagi nak pergi lah. Pukul 5 pagi. Mungkin petang bawa balik lah. Mungkin malam ke petang.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan saya tujuannya nak tengok kitab dengan Quran ya. Sebab hari-hari saya suka dengan kitab ni dah. Setiap hari tidur dekat tidur pun pegang kitab lagi. Bangun pagi ada ruang sikit kita tengok kitab lagi. Sebab kita tahu kita ni bodoh dan jahil, kita nak mengaji. Jadi mudah-mudahan Allah SWT uji macam ni dan mudah-mudahan ada kesembuhannya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub bila kita sakit. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku sedang sakit berat sangat ya Allah. Aku harap kasih sayang dan rahmatmu. Kasih sayang rahmat tu penyembuhan. Doa Nabi Ayub. Baik. Yang saya muliakan Kak Nes selaku moderator, yang dikasihi lagi dimuliakan Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad. Lama dah tak jumpa Dewan ni sejak balik dari US, kemudian mereka ke Langkawi, kemudian balik ke Indo dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa terdekat ni mudah-mudahan ada ruang. Yang dimuliakan Mama yang mungkin bersama kita, Kak Tini, Datin Umi Kalsum, yang mengasaskan Usrah Miftahul Jannah ini. Kita asaskan di bumi tanah haram. Ketika kami bersama ibadah haji, rupanya Tuhan bagi satu rahmat. Pengalaman saya tengok, kelas-kelas pengajian, ada yang buka 3 bulan tutup. Ada yang setahun tutup. Ada yang 2 tahun tutup. Kadang tok guru mati tutup. Kadang yang kedua, anak murid mati tak ada juga kan. Jadi kita di Miftahul Jannah ini, Alhamdulillah, sudah belasan tahun secara fizikal, kemudian sekarang secara online, memberi peluang sahabat-sahabat kita yang jauh. Maka Alhamdulillah kita ucap jutaan terima kasih, tahniah kepada inisiatif yang dibuat oleh Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri dan juga Puan Hajah Kartikawati dan juga Kak Tini, Datin Umi Kalsum, Mama dan sebagainya. Dan akhirnya memberi manfaat kepada punya banyak orang. Jadi Alhamdulillah, hari ini mungkin sahabat kita tengah masuk. Saya pun tak nampak berapa angka dia tu, kecil sangat. Sekarang ni teman kita dah hampir 700 dah kan. Hampir 700 orang. Dia bukan apa. Sebab yang grup mengaji saya ni dia tak pandai. Ada beratus orang Ustaz. Yang Zoom ni kita tak pandai lah. Kita pandai GM Link saja kan. GM Link. Jadi saya kata kalau tak pandai Zoom, makcik beli teropong, Zoom kat rumah saja. Jadi mudah-mudahan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, saya cadang agar semua kita mulai hari ini jangan pernah berhenti sebar kebaikan. Sama ada orang ikut tak ikut, itu dia punya pasal. Tugas kita sampaikan, tugas Allah yang memberi hidayah dalam hatinya. Maka sebab itu, sebaik-baik perkataan menyebarkan, ajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, macam ajak orang masuk link-link kuliah kita. Selama mana mereka masuk, kita dapat pahala berterusan. Baik, kita sambung pada hari ini muka surat 4. Muka surat 4 dalam tajuk hati yang sihat. Dalam Quran disebut ada 3 jenis hati. Qalbun salim ini. Kitab kita Tibul Qulub. Kepada yang belum ada kitab, oleh kerana perjalanan kita, walaupun kitab ni nipis ya, 200 muka surat lebih, tapi seminggu sekali, saya rasa 2 tahun setengah kau habis. 2 tahun setengah. Tak apalah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kerana pahala yang lebih besar daripada segala ilmu, segala amal adalah menuntut ilmu. Islam ni suka kita beramal, tapi Islam tak suka kita beramal tanpa ilmu. Baru ni orang tanya tentang apa hukum mencabut rumput di kubur. Ramai orang tak tahu hukum dia haram cabut rumput di kubur dalam semua kitab. Dalam pandangan Syafi'i haram cabut kerana dia menjadi doa dan hak kepada mayat. Habis itu nak terim boleh terim. Harus itu pun menggunakan bertaklid kepada pandangan Hanafi. Jadi kerana tanpa kita sedar, kecuali kubur tu dah orang gotong royong, orang nak bersih, terutama yang bukan bahagian kubur, celah-celah lorong tu cucikan. Tapi kalau yang atas kubur ada pokok bunga, ada rumput, biarkan. Kerana rugi, kerana dia hak mayat.
Allah tumbuhkan, apatah lagi yang kita tanam. Yang ditanam haram cabut. Yang boleh cabut, tukar tanaman ni hanya waris saja. Itu nampak kecil kan. Tapi kita tak mengaji hukum, mungkin kita tak faham perkara itu. Maka sebab itu, dalam mana-mana kitab Imam Syafi'i, cabut rumput ini tidak dibenarkan. Tetapi dalam taklid kepada Imam Hanafi, harus, bukan sunat, harus. Kerana rumput-rumput yang naik atas kubur itu, memberi keampunan dengan tasbih mereka. Sebab itu disunatkan tanam pokok. Tanam pokok, pergi kubur mak kita, tanam pokok. Pokok itu selama dia hidup, dia bertasbih. Semua tumbuh-tumbuhan ini bertasbih kepada Allah. Tasbih itulah kata Nabi. Sebab Nabi waktu simpan jenazah sahabat-sahabat, Nabi akan letak pelepah tamar. Kan? Pelepah tamar. Bila sampai dah kering kecut, baru buang. Tanam benda lain pula. Kan? Ataupun tak payah. Kalau di Mekah, dia tak ada tanam apa-apa. Dia letak batu nisan saja. Kan? Kemudian sebab tanah dia tak naik rumput. Dia macam padang pasir macam tu. Tapi tempat kita ini harus ambil pandangan bertaklid kepada Imam Hanafi sebab kubur tu ada uzur buruk sangat. Trim sikit-sikit, tapi jangan sampai cabut licin. Kerana tumbuh-tumbuhan yang ada atas kubur itu dalam hadis memberi keampunan kepada arwah yang duduk dalam kubur. Itu dari sudut mengaji fiqh. Jadi sebab tu ilmu, kita lagi mengaji, lagi pening. Semalam ada satu orang tanya anak saya. Dia pun pening nak jawab. Ada orang beristeri dua. Ada orang beristeri dua. Dia outstation daripada dia duduk di Penang. Isteri pertama daerah lain, isteri kedua daerah lain. Jadi dia bermusafir daripada rumah isteri pertama. Daripada Padang Kota. Kemudian nak pergi Kuala Lumpur. Besoknya balik, sampai rumah isteri muda, dia semayang jamak. Boleh tak? Saya kata kalau macam tu, kahwin satu lagi senang cerita. Ada isteri kat Kuala Lumpur. Ada 3 kan. Jadi dalam kitab-kitab fiqh Hidayatus Sibyan disebut, orang menikah banyak ni, ada disebut dalam pengajian. Dia kena tengok di mana rumah antara isteri 1 dengan 2 tu yang dia lebih banyak duduk. Itulah pengiraan kepada tamatnya musafir. Kalau dia banyak duduk rumah di Padang Kota, isteri nombor 1, dia singgah semayang isteri nombor 2, contohnya di Bertam. Ataupun mungkin di Juru. Kan? Maka dia belum sampai rumah yang dia banyak duduk, masih boleh jamak. Masih boleh jamak. Sebab ada soalan katakan itu pun rumah dia. Dia kan suami. Betul. Tapi dalam kitab kata, tengok kat rumah mana yang dia banyak duduk. Tu dipanggil pengajian di dalam bab tu. Kita hari ni kita tak mengaji kan? Tak mengaji. Akhir sekali dia tanya kita, Ustaz, ni jamak apa? Jamak takdim ke jamak takhir? Habis tu buat jamak apa? Saya rasa jamak takyah. Jamak tak payah buat langsung. Ini lagi haru kan? Itu lagi haru kan? Jadi begitulah hukum fiqh ni. Ulama pun kadang-kadang pening. Dia akan sentiasa ada pertambahan. Sebab tu ilmu ni lagi mengaji, lagi bodoh. Lagi mengaji. Kalau dibagi usia kita 3 juta tahun hidup di bumi ni, belajar ilmu Tuhan ini pun baru mungkin 1 titik saja. Itu kalau umur 3 juta tahun, habis tu kita 60-70 langsung tak mengaji. Jadi sekurang-kurangnya yayasan dan Usrah Miftahul Jannah ni mengikat kita setiap minggu. Sekali-sekala saya selit dengan perkara-perkara hukum-hukum agar kita tahu perkara itu insya-Allah. Baik. Kita tengok kepada muka surat 4, perenggan yang kedua. Masih dalam hati yang sihat. Ini pun belum cukup sampai di sini, hati harus selamat dari tunduk dan patuh kepada selain utusan Allah. Hati hanya mengikat dengan ingatan kuat kepada Nabi SAW, tidak kepada yang lain sehingga patuh dan mengikut utusan Allah semata-mata dalam ucapan, tindakan yang meliputi ucapan-ucapan hati, akidah, ucapan-ucapan lisan, khabar dari hati,
tindakan-tindakan hati, kehendak, cinta, benci, hal-hal yang mengiringi, tindakan-tindakan anggota tubuh, sehingga yang menjadi hakim penentu dalam semua aktiviti yang kecil sampai yang besar adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan tergesa-gesa melakukan suatu tindakan baik berupa akidah, ucapan ataupun amal, sebagaimana firman Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat 1. Maksudnya jangan kalian berkata, berpendapat sebelum Allah berkata. Jangan kalian bertindak sebelum Allah memerintah. Sebahagian ulama salaf berkata, ulama salaf ni di kalangan sahabat Nabi, kita panggil salafus salih. Kalau ulama khalaf, ulama-ulama mutaakhir ini, Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu ulama khalaf. Ulama salaf, ulama zaman sahabat, zaman zaman tabi'in, tabi'in. Baik. Tidak ada satu tindakan pun, walaupun kecil, kecuali akan dibentang dua pertanyaan. Sebagai catatan baginya, kenapa dan bagaimana. Yang berarti, kenapa awak buat? Yang kedua, bagaimana awak buat? Yang pertama, merupakan pertanyaan tentang alasan, motivasi dan pendorong tindakan tersebut. Apakah itu merupakan kepentingan duniawi sang pelaku, tujuan-tujuan duniawi seperti ingin dapat pujian manusia, takut dari mereka, ataupun untuk menarik perhatian, menolak hal yang dibenci, atau motivasinya memenuhi hak penghambaan, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari perantara sampai kepadanya. Adapun yang menjadi ruang pertanyaan adalah apakah yang kamu lakukan itu kerana Tuhanmu atau kerana kepentingan dan kepribadianmu. Perkara yang kedua merupakan pertanyaan tentang mengikuti Nabi dalam ibadah. Maksudnya, apakah amalan tersebut termasuk hal yang telah aku syariatkan melalui lisan Rasulku, ataukah amalan tersebut tidak disyariatkan dan tidak diradai. Pertanyaan pertama tentang ikhlas dan pertanyaan kedua tentang mengikuti Nabi, ittiba'ul Rasul. Kerana Allah tidak akan menerima amal kecuali dengan keduanya. Cara mengantisipasikan pertanyaan pertama dengan memurnikan ikhlas. Dan cara terbebas daripada pertanyaan kedua dengan mewujudkan kepatuhan dan membebaskan hati dari kehendak yang berpaling dari keikhlasan, hawa nafsu yang berpaling dari kepatuhan. Inilah hakikat hati yang menjamin kesuksesan dan kebahagiaan. Baca sendiri memang tak faham. Jadi sebab tu kita kena talaki kan. Terutama kalau kita pasal hati, kita pasal tasawuf, jangan mengaji sendiri jadi bengong gitu kan. Beli kitab hikam baca sendiri lama-lama pening. Itu yang masuk ajaran sihab tu. Ajaran sihab. Sihab ni mengaku Nabi ni Tuhan. Kan bengong awal lagi. Tapi hati-hati dia duk edarkan air dia tu. Air dia tu ada jin. Minum itu lekat terus kan. Jadi kita pantang sekarang dengar orang jual air jampi apa beli terus kan. Jual beli air jampi. Saya banyak kita tangkap masa ketika duduk Jabatan Agama dulu. Sebelum terlibat ceramah-ceramah ni. Banyak orang menipu dalam bab-bab air syifa ni, banyak penipu hangit. Semua benda nak dicipakan. 30 juzuk air mineral syifa. Dia beli RM1.50. Dia jual RM30 sebab syifa. Yang banyaknya bohong hangit. Penipu hangit. Zaman sekarang. Saya pernah pergi rangkap dengan kawan-kawan. Dia beli berpuluh ribu botol. Letak dalam rumah dia. Dia tidur mati. Tapi dia pasang kaset Sudais. Pasang kaset Sudais. Besok tampal pada botol. Air syifa 30 juzuk Quran. Kita pembeli ni. Kita ni pantang dengar kismis syifa. Minyak wangi syifa. Semua benda jenama Quran. Sebab kita percaya semua beli. Padahal penipu hangit. Kalau macam tu, senang lah kan. Sudah dah baca, dia syifa ni mesti baca sendiri. Sudah baca, tampal botol. Daripada RM1.50 jual RM30. Semua beli. Kan? Baik. Ayam pun nak syifa juga. Kan? Ayam. Ada orang jual ayam organik. Disyifakan 30 juzuk. Saya kata ini membengong tahap tinggi. Kan? Sebab ada penjual ayam, penternak ayam datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz,
Saya nak minta tolong Ustaz, tolong edar-edarkan ayam saya tempat kuliah Ustaz. Ayam saya special Ustaz, ayam organik. Disyifakan 30 juzuk Quran. Saya kata, la ilaha illallah. Awak buat macam mana? Malam-malam hari, saya pasangkan Quran dalam reban ayam. Kemudiannya, ayam ni memang ada kelebihan Ustaz. Saya kata, awak buat macam tu, memang cepat masuk neraka. Kerana apa? Kerana Al-Quran bukan diturun untuk ayam. Awak letak ayat Quran dalam kandang bacaan Quran dalam reban ayam. Tempat najis, tempat hina. Quran ni kena tinggikan, awak buat pekerjaan terkutuk pada sisi Allah. Sebab tak tanya ulama-ulama. Ya ke tak boleh ke? Tak boleh. Silap dengan awak-awak sekali kena sembelih. Macam ayam. Kan? Jadi itu nampak macam kecil. Sebab semua benda nak gunakan Quran. Nak guna Quran. Jadi hati-hati. Ajaran sihat ini diperakui. Dia punya kalau beli air-air dia tu, dia ada unsur jin. Yang menyebabkan hati kita yang rasa tak yakin dengan ajaran ni, tiba-tiba jadi yakin. Macam orang Kristian, macam saya sebut dululah. Orang Kristian ini, dia pakai holy water. Holy water. Kan? Kalau pergi gereja dia, minum holy water dia, semua ada unsur jin. Saya pernah datang jumpa saya, yang saya sebut dalam kelas-kelas saya sebelum ni, namanya Siti Rahmah. Dia seorang asli daripada Tasik Chini, masuk Islam. Tapi waktu nak mengucap syahadah dan masuk Islam, nak baca Quran tak boleh. Nak mengaji tak boleh. Nak mengucap, nak berzikir tak boleh. Sampai dia datang jumpa saya dengan suami dia. Suami dia tu nama Allahyarham Zamri. Kawan saya. Dia datang jumpa, dia tunjukkan, saya kata boleh buka lidah. Dia pun buka lidah, dia jelirkan. Lidah dia, kita ni kalau badan hitam, lidah tetap merah. Kan? Walaupun hitam melengit pun lidah merah. Tapi lidah dia hitam legam. Hitam legam. Oh, saya kata, saya tak pandai bab ilmu jin. Ilmu halau hantu, hantu tak lari. Saya lari pada hantu. Tapi saya tahu awak ni kena sihir. Dan dia pun sebut, sebelum Islam dia Kristian. Tiap-tiap hari dia bagi minum holy water ini, agar rupanya ada jin yang menyebabkan hati kita keras. Untuk bersyahadah, untuk mengaji, akhir berubat. Saya bagi kawan-kawan kita yang berubat, alhamdulillah dengan izin Allah, lidah yang hitam tadi jadi merah balik, mudah mengaji, mudah. Jadi hari ini jaga-jaga. Kerana apa? Dalam hidup ini, hati yang jernih, hati yang sihat, ada dua panduan. Yang pertama sekali, mesti buat amal itu kerana Allah. Yang kedua, amal itu diterima apabila mengikut Nabi. Yang panjang-panjang tadi nak cerita yang tu saja. Kalau dia syariat Allah dan buat pula ikhlas. Yang kita dok baca selalu, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi. Ni ulama-ulama tasawuf sering berzikir ni. Engkau sajalah ya Allah, anta maksudi, engkaulah tujuan kami ya Allah. Yang kami masuk kelas hari ini kerana-Mu, datang kerja kerana-Mu, berniaga kerana-Mu, membesar anak kerana-Mu, mesyuarat kerana-Mu. Kemudian Dr. Said baru ni dengan Najah ketika pergi ke Amerika, lepas tu terus ke London, kerana Allah. Sama ada pekerjaan itu ibadah khusus ataupun ibadah umum merupakan kehidupan seharian, kalau kerana Allah dapat pahala. Kita ni kalau nak harapkan pahala sembahyang, saya rasa ramai yang masuk neraka. Berapa minit kita sembahyang? Sembahyang subuh pagi tadi ada setengah jam tak? Paling lama 5 minit, itu pun laju. Macam ayam patuk jagung, kelepung-kelepang. Yang nak datang kerja pagi-pagi lagi laju sembahyang. Takut jam. Lagi hebat, saya nak masuk kerja awal Ustaz, saya sembahyang belum azan. Belum azan dah sembahyang lah kan. Itu lagi haru biru. Jadi, sebab itu kita sembahyang kerana Allah. Tapi kita datang kerja kerana Allah. Masuk jamban pun kerana Allah dapat pahala. Habis yang bekerja pagi sampai petang, kalau bukan kerana Allah, nak harap pahala semayang masuk syurga, payah.
Sebab tu hati yang jernih, semua pekerjaan itu kerana Allah. Ilahi anta maksudi. Maksud ini tujuan. Engkaulah saja tujuan kami, ya Allah. Orang yang memahami kalimah ini, dia bekerja takkan curi tulang. Dia bekerja takkan menyeleweng duit pejabat dia. Dia bekerja takkan menjadi orang yang akan menjatuhkan syarikat dia, pejabat dia. Sebab dia tahu, kalau jatuh, kalau buat tak senonoh, bukan lagi tujuan kerana Allah. Oleh kerana Allah itu, sebagai matlamat, sahabat Nabi rela mati. Sampai minta nak mati. Amru bin Jamuh, cacat, kaki tempang. Minta dengan Nabi, pegang Nabi ni. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Kata Nabi, awak kaki tempang, nak macam mana nak perang? Tak apalah ya Rasulullah, aku ingin sangat masuk syurga juga. Nabi kata tak boleh, ada ayat Quran yang tak bagi orang berperang, orang cacat ni duduk rumah, main carom saja. Main carom ke, main PUBG ke apa ke, kan? Zaman sekarang kan. Tapi dia merayu juga. Kerana apa? Ilahi anta maksudi. Hati yang disuluh dengan cahaya Allah. Hati yang disuluh dengan cahaya Allah. Mereka sudah nampak akan keindahan syurga. Yang inilah yang disebut oleh Stephen Covey dalam bukunya 7 Habit. Sekarang dah ada 8 Habit. Stephen Covey. Dia upgrade lagi jadi 8 Habit. Salah satu perkataan Stephen Covey sebut di dalam 7 Habit. 7 Habit itu untuk sukses. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Bermula dengan sesuatu yang akhir pada otak kita. Dia panggil hantar isyarat otak jauh ke depan. Kita sekarang duduk tahun 2023. Otak kita dah sampai 2033. Apa akan jadi dengan kita? Kalau orang bisnes, dia akan fikir. Dia panggil menghantar isyarat otak jauh ke depan. Begin with the end in mind. Orang yang ada pemikiran macam ni hebat. Macam Nabi. Dia panggil optimistik. Nabi sebut masa peristiwa hijrah. Tapi Nabi hantar isyarat otaknya sampai ke 14 tahun ke depan Islam akan menang atas Parsi. Walaupun nampak tak logik, ada 3 orang saja. Nabi, Abu Bakar dengan Abdullah Uraikid. Seorang bukan Islam. Yang menunjuk jalan hijrah. Waktu Suraqah bin Malik kejar, di belakang nak bunuh Nabi dalam peristiwa hijrah, akhirnya kudanya tenggelam 3 kali, Nabi datang dekat surrender. Bila surrender, kata Nabi, kenapa awak nak bunuh aku? Kata Suraqah, sebab ganjaran yang terlalu besar yang dikurniakan oleh orang Quraisy kalau boleh memenggal lehermu ya Muhammad. Kata Nabi, ya Suraqah, mahukah kamu nanti akan datang apabila Islam menguasai Parsi, kerajaan yang paling besar selepas Rom pada ketika itu dalam dunia ini, nanti Islam akan memenangi Parsi, 2 gelang Raja Parsi Kisra akan aku hadiahkan kepadamu, wahai Suraqah. Ini dia panggil begin with the end in mind. Orang yang biasa pergi Istanbul, Turki, lagi dahsyat. Nabi sebut pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah berlaku perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, kata Nabi, nanti Islam sambil duk cangkul parit ni, nak buat parit Khandaq, kata Nabi, Islam nanti akan menguasai kota Konstantinopel yang dikuasai oleh Kristian pada ketika itu. Dan kata Nabi, rajanya sebaik-baik raja dan tenteranya sebaik-baik tentera. Berapa ratus tahun Istanbul jatuh ke tangan Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih? 800 tahun. Nabi hantar isyarat ini 800 tahun setelah 5 Hijrah. Tumbang kerajaan Istanbul, Turki, kota Konstantinopel di bawah satu tangan manusia namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Sebab itu kita pergi ke Turki, ada satu makam Abu Ayyub Al-Ansari.
yang orang pergi ziarah tiap-tiap hari puluh-puluh ribu orang. Abu Ayyub Al-Ansari inilah ketika peristiwa hijrah, rumahnya unta berhenti depan rumah dia. Nabi tidur rumah dia. Tapi bila dia dengar, Nabi sebut siapa nanti Islam ni akan menjadi sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera yang menguasai kota Konstantinopel, maka dia turut menyertai peperangan walaupun usia dia sudah 80 tahun, sudah tua. Sebab dia kata, aku nak dengar, kalau aku terbunuh di sana, nanti aku nak dengar sebagaimana hebat. Sebab semua nak berebut jadi tentera yang terhebat. Maka akhir dia terbunuh. Sebelum terbunuh dia wasiat, kalau dia mati, simpan dia di dalam kota, bawah kota Konstantinopel, untuk mudah-mudahan aku dapat mendengar derapan kaki kuda, raja yang sebaik-baik raja, tentera sebaik-baik tentera. Akhirnya pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, menang Islam. Ini dia panggil begin with the end in mind. Kalau tim-tim Nexus, memang kena ada yang tu lah. Kita berniaga macam Puan Hajah Kartika, macam doktor. Mereka yang jadi panglima perang, lagilah dia kena hantar isyarat otak ni ke depan. Tapi dalam Islam, kita ambil perkataan Stephen Covey itu, begin with the end in mind, bukan untuk sekadar dunia. Sahabat-sahabat Nabi, mereka hantar isyarat otaknya sampai lubang kubur. Isyarat otak ni dihantar sampai ke pintu syurga. Macam Amru Jamuh tadi. Walaupun cacat, hatinya kerana ilahi anta maksudi. Engkaulah matlamatku ya Allah. Walaupun risiko banyak, menjadi keindahan. Walaupun berhadapan dengan peperangan dan kematian, menjadi suatu kemanisan. Sebab apa? Allah matlamat. Sebab tu kalau kita bekerja, Allah sebagai matlamat. Kita duduk di rumah, Allah sebagai matlamat. Kita duduk dalam masyarakat, Allah sebagai matlamat. Kita memimpin negara, negeri, Allah sebagai matlamat. Apa saja masalah, ujian, rintangan, mehnah, tribulasi yang datang, kalau Allah matlamat, semua masalah itu kecil. Ini falsafah penyelesaian masalah. Kalau bagi orang yang tak rasa ada Allah, datang sikit masalah, rasa besar. Kalau masalah besar, langsung tak boleh tangani. Kerana apa? Lupa kepada Allah. Ini antara hati yang sihat, hati yang sentiasa meletakkan Allah sebagai matlamat. Akhirnya Nabi mengizinkan Amru bin Jamuh pergi perang. Daripada 70 syuhada perang, Amru Jamuh yang cacat tadi, akhirnya terkorban syahid dalam medan Uhud. Sebab apa? Ilahi anta maksudi. Waridhaka matlubi. Hati yang sihat sentiasa mencari redha Allah. Apa makna redha? Semua ketetapan Allah dia akan ikut, agar dengan ikut ketetapan itu Allah akan kasih cinta redha padanya. Sebab tu di kalangan sahabat Nabi dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'ah. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Bila redha pada Allah, ketetapan Allah. Redha dengan hukum. Allah kata semayang, semayang. Tak payah lawan. Allah kata tutup aurat, tutup aurat. Jangan dedah. Allah kata jangan makan riba. Tak apalah, sikit-sikit nanti tua taubat lah. Allah kata jangan makan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang bagi rasuah dengan terima rasuah dua-dua, aku humban dalam neraka, kata Nabi. Allah akan humbankan. Tak apalah, kalau kita tak buat rasuah, macam mana mau jalan, Pak? Bila ada pelincir baru boleh jalan. Pelincir lah kau, masuk neraka pelincir kan. Saya jumpa kontraktor kelas A daripada Pahang. Dia saya tengok kaya, terlalu kaya, projek ratus-ratus juta kan. Saya kata, Tuan Haji bagi kontrak dalam pengalaman, sebab orang geng-geng kontraktor sebut pada saya, kalau tak bagi jolok duit, pelincir tak jalan projek kita, Ustaz. Betulkah pahaman ini? Dia kata, Ustaz, rezeki ini duduk dengan Allah. Kalau kualiti kerja kita okey, kerja kita berkualiti, kemudian punctual, mengikut ketetapan yang dipersetujui, jangan bimbanglah. Kualiti itulah
yang memberi keyakinan pada orang walau tak jolok apa-apa, tak bagi pelincir, kita akan boleh dapat rezeki daripada Allah. Orang bagi rasuah, terima rasuah ni, dia tak yakin rezeki daripada Allah. Kalau tak bagi rasuah, tak boleh jalan. Pelincir pak, kata orang Indon. Bapak kalau mau, kena ada pelincir. Ada minyak pelincir baru boleh jalan. Eloklah lincir sampai ke neraka Allah. Ar-Rashi wal Murtashi. Itu ketetapan. Walaupun kita tak suka ketetapan Allah ini, dia bukan kira suka tak suka. Kalau dia perintah Allah, wajib kita laksanakan. Yang kedua, ketetapan Allah itu kita redha, hati yang jernih. Tuhan bagi susah, alhamdulillah. Tuhan bagi mungkin rumah tangga berpisah, alhamdulillah. Tuhan bagi sakit, alhamdulillah. Tuhan bagi apa pun, waridhaka matlubi. Orang yang hatinya jernih, apa saja yang Tuhan bagi, walaupun nampak buruk, tim Nexus kita, patut dapat mungkin 5 juta, tiba-tiba tak dapat. Redha setelah kita usaha keras. Maka redha ketetapan Allah itu merupakan hati yang jernih. Kalau tak redha, susah kita mula lupa Allah. Sedangkan Allah bagi tahu, aku bagi kamu sakit, aku bagi kamu susah, aku bagi kamu jatuh, aku bagi kamu apa saja ujian, pada kamu buruk, pada aku satu kebaikan sebab aku nak angkat darjat kamu. Nabi lagi banyak jatuh. 13 tahun pertama dakwah jatuh. Pindah daripada Mekah. Sampai berundur. Sampai keluar daripada Mekah. Mengalah bukan berarti kalah. Dalam falsafah disebut mengalah bukan berarti kalah. Nabi mengalah rupanya jalan kemenangan. Tapi kita dengan ketentuan Allah, usaha tetap kena buat. Jadi semua hati yang jernih, dia akan redha dengan semua ketetapan Allah. Jadi sebab itu buat kerja kerana Allah. Yang keduanya daripada perbincangan kita ini, syarat hati yang bersih, semua kerja yang kita buat sama ada amal yang diwajib disyariatkan ataupun kehidupan sehari-hari mesti mengikut ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil syariat. Semua orang cuba bagi saya satu benda. Satu benda dalam dunia ini yang tidak melibatkan hukum fiqh. Yang tak melibat hukum fiqh. Makan ada tak? Makan ada. Minum ada. Kencing, tidur, berak, kan? Hatta menguap, semua ada hukum fiqh. Mandi ada hukum fiqh, ada. Habis tu sembahyang. Kehidupan lain, memerintah negara, jaga anak, ada hukum fiqh. Tidak ada satu pun kehidupan dalam dunia, berniaga, bermuamalat yang tidak melibatkan 5 hukum ini. Inilah petunjuk Nabi. Orang yang hatinya sihat, dia berjalan daripada celik mata sampai tidur balik malam nanti. Dia duduk di rumah, dia tanya. Percakapannya, perbuatannya, tindakannya melibatkan 5 hukum ni. Dia sebelum bercakap dengan anak, sebelum bercakap dengan isteri, dengan suami, dia tanya, percakapan ini haramkah, wajibkah, haruskah, sunatkah, makruhkah? Yang haram dia tak buat. Contoh memaki suami. Maki suami. Tak guna punya orang tua. Kan? Harap-harap mampu cepat. Contoh kan. Yang tu haram. Kan? Tapi harus menasihati suami. Menasihati suami. Abang ni dah berumur. Tapi abang, kadang-kadang bukan harus. Wajib terus. Umur 70 lebih. Duk main dam bawah pakuk ketapang lagi kan. Tak peduli nak pergi masjid, nak mati esok lusa. Maka bang, saya nak nasihat. Cuma kakak-kakak semua kena ingat, orang lelaki ni orang yang paling ego atas muka bumi. Kecuali seorang, tinggal aku seorang yang tak apa-apa ego. Kan? Orang lelaki lain, ego semua. Orang lelaki ni dia tak boleh kalau kita tegur dengan cara yang agresif. Kan? Abang ni nak mati sangat dah ke? Tak ingat kau umur 75 tahun duk main buat masjid pun tak pergi, baca Quran pun tidak, nak mati tahu tenganga mulut agak terbeliak biji mata. Orang perempuan kalau dah bersyarah, Johan pidato peringkat kebangsaan 7 tahun berturut-turut. Orang perempuan ni dia suka berceloteh. Dia suka, bukan celoteh, apa dia panggil? Apa Kak Nash dia panggil?
Orang perempuan ni suka mengomel lah, suka macam tu lah kan. Orang lelaki ni dia tak boleh. Dia kena jack. Orang lelaki ni pantang dia tewasnya seorang lelaki dengan pujuk rayu. Mati. Mati pujuk rayu. Kan? Abang ni handsome. Kena pula puji. Mati terus. Kan? Abang ni handsome. Walaupun dah 75 tahun nampak handsome. Macam Aaron Aziz. Kan? Tapi dalam hati sebenarnya macam Aziz Sattar. Nak sebut Aaron Aziz kan. Abang ni dulu masa mula-mula kahwin handsome, sampai sekarang handsome bang. Sebut handsome, punggung terbergedik tu kan. Kemudian terus sebut sebenarnya bang, saya nak ajak abang ke masjid. Itulah kita ni dah tua bang. Kita jangan guna awak. Dalam menasihati orang jangan guna awak, guna kita. Kita tu saya dan awak. Tapi kalau kita nasihat orang, awak tak ingat ke awak dah tua, dah nak mati, umur 75, semayang pun tidak, main carom, duk minum kopi. Tak tahulah apa nak jadi dengan awak ni, mati mulut tenganga. Awak dia lagi tak dengar. Lagi dia kuat minum teh kat kedai kan. Tapi kalau kita, jom bang, kita sama-sama, aku tak nak lah, tak apa. Esok buat lagi. Jangan nak ubah manusia ni dalam satu hari. Jadi percakapan pun ada hukumnya yang Nabi ajar. Mandi ada hukum tak? Ada yang mandinya wajib apabila berjunub, wajib mandi. Mandi yang sunat, masuk tandas mengikut sunnah Nabi. Mandi yang harus, panas, harus mandi. Mandi yang makruh, dalam bilik air. Menyanyi. Kan? Dalam bilik air kan. Kita duduk kat kampung, saya pun sama juga masuk bilik air. Zaman dulu, bilik air, dia punya dinding tu pakai zinc je. Lagi hebat saya dulu pakai air telaga. Kemudian tutup dengan pelepah kelapa. Itu yang kita skoden orang kecil-kecil tu. Nyanyi. Kan? Makruh. Kan? Tapi ada yang haram tak mandi? Ada. Mandi kat kolam masjid telanjang. Haram. Waktu Zuhur memang buang tabiat betul untuk bila tu. Kalau semua benda itu ada hukum, takkanlah dalam segenap kehidupan hukum ini, hati yang jernih, maka dia menghindari maksiat. Bila berjalan dengan 5 hukum. Berniaga. Berniaga ada hukum. Ada yang haram. Ambil duit orang, barang tak bagi. Saya dah cerita dulu. Saya dah cerita pengalaman dulu. Ada Pak Haji seorang. Dia ikut saya. Hebat. Pakai jubah, pakai serban. Sebab tu saya sampai sekarang, kakak-kakak abang-abang, memang pakai serban, jubah, tasbih kat tangan itu pakaian sunnah memang kita suka. Tetapi jangan cepat tengok mata, pakai jubah, pakai serban, kita terus ikut dan percaya. Kerana semua ajaran sesat yang ada dipatuakan dalam Malaysia ni, majoriti pakai jubah serban. Ajaran Sitah An-Nur, pakai jubah purdah lagi. Rupanya membawa ajaran Islam ni dah tak betul, kita kena ikut Masitah zaman Nabi Ibrahim dulu. Undur ke belakang, itulah ajaran yang murni. Akhirnya dipatuakan sesat. Kan? Jadi sebab itu, jubah serban kadang-kadang menjadi alat. Jadi alat. Yang ikut saya tertipu makcik buta. Saya pernah cerita dulu. Menipu makcik buta 6,000 ambil. Nak jadi stokis. Tapi setelah 6 bulan, barang tak dapat, duit hilang, makcik buta pokok kencing. Akhir kebetulan makcik terjumpa saya. Dia datang naik teksi. Dia kata, ni Ustaz Wan ke? Kata saya lah. Sebab makcik dah bayar 6 bulan lepas. 6,000 pada orang ni kita kenal lah. Yang pakai serban tadi dengan kita tu. Rupanya makcik kencing. Makcik buta pokok kencing. Kan? Tu haram. Maka sebab itu percakapan haram. Dalam berniaga dipanggil takrir. Takrir yang qauli, takrir yang fi'li. Nak jual kereta. Hati yang kotor. Orang tanya kereta second, kereta kita ni. Macam mana kereta ni? Oh, okey. Kereta ni sejak saya pakai tak pernah accident. Tak pernah. Hebatlah dia punya bugil bahasa pidato. Tak pernah accident. Rupanya 6 kali hancur lebur dah bau cat saja kan. Yang
takhrir qauli. Kan? Kalau jual produk, hati-hati. Banyak yang jual produk ni. Tuan-tuan, belilah produk saya. Di Johor dulu, lumpuh. Nah, cara mulut dia, lumpuh. 8 tahun, baru ambil 3 malam, bangun main bola sepak pakcik. Rupanya pakcik tu pun tak ada, dah mati lama dah. Dia karang cerita, takhrir fi'li, haram. Dapat rezeki tidak berkat. Sebab tu, semua perbuatan, baik jaga anak, baik memerintah negara, tak ada satu pun yang berkecuali. Tangan kita mengundi dulu. Mengundi, ada pahala tak? Ada orang kata, mengundi tak kira lah siapa-siapa pun. Semua ikut dia lah, dia naik siapa. Tak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Orang yang mati kami hidupkan balik dan masa atas muka bumi. Kami catat semua perbuatan dia tak terkecuali satu pun. Termasuk memilih pemimpin dulu. Dan bukan sekadar itu dosa pahala. Wa atharuhum. Awak angkat pemimpin. Dia buat kelab malam. Dia buat judi. Selama kelab malam tu ada 100 tahun. Siapa angkat dia dulu? Ada wa atharuhum. Bekasnya terus dapat dosa walaupun 100 tahun. Ramai orang jarang terjemah ayat ini. Ayat ni ulama-ulama besar menafsirkan macam tu. Kita buat kejahatan. Kalau ada bekasnya, selagi bekasnya ada, maka selama itu dosa berjalan. Tapi kalau kita buat kebaikan, macam yayasan kita nak buat masjid. Selama masjid tu ada, selama itu dapat pahala. Wa asaruhum. Jadi sebab itu, perbanyakkan buat bekas-bekas yang mendatangkan pahala. Ini hati yang sihat. Jadi maknanya dua perkara yang kita bincang pada hari ini. Hati yang sihat. Kak Nes dapat setengah muka surat saja hari ini. Kan? Tak apalah. Nanti dia kata, bila nak habis? Jangan tanya habis. Kan? Jangan tanya habis. Yang penting, kalau nak baca cepat, hari ini boleh 25 muka surat. Daripada muka surat 4, saya baca sampai muka surat 30. Minggu depan, kita 30 sampai 60. Minggu satu lagi 60 sampai 110. Kemudian masuk minggu yang ke-6, tamatlah kitab kita. Sadaqallah lah. Itu bukan syarah. Dan itu membaca. Baik beli sendiri buku, baca sendiri lagi baik. Jadi, daripada yang kita bincang hari ini, salah satu tanda hati sihat, sebagaimana perintah Allah, mesti buat amal itu ikhlas kerana Allah. Datang kerja ikhlas kerana Allah. Saya rasa cemburu dengan warga kerja SKB. Rasa nak pergi minta dengan doktor, boleh ke tolong jadi jaga kat situ kan. Sebab apa? Kan? Sukanya tengok orang datang kerja. Kalau faham, dalam hadis Nabi sebut, hadis sahih. Barang siapa yang datang bekerja kerana Allah. Sebab mereka itu nak menyara anak isteri makan. Mana-mana isteri yang bekerja kerana Allah, menampung keperluan suami untuk hidup dalam rumah tangga, maka sepanjang kerja itu dapat pahala jihad pada sisi Allah. Jihad ni kerja perang tinggi agama. Kita tak perang tapi dapat pahala. Walaupun mati jihad itu lebih besar. Dan kata Nabi, orang yang bekerja kerana Allah, datang kerja pagi, balik petang, jam lagi, letih lagi. Kerana Allah, mati mereka diampunkan dosa. Kerana menanggung anak isteri makan tu satu jihad. Ya Allah, minggu depan nak hantar surat dengan doktor lah. Kan? Nampak aja ketika jadi packing barang pun tak apa kan. Sebab apa? Sebab ramai orang bekerja tak rasa macam, apa sangatlah kerja ni. Dapat gaji, pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Itu saja kerjanya. Kan? Dia tak fikir, dia datang itu kerana Allah, Allah ampun dosa. Sebab apa? Kat belakang kita ada isteri, ada anak. Kalau kita tak kerja, logik yang tak boleh makan. Walaupun rezeki pada Allah. Maka datang kerja itu pahala jihad kerana Allah. Yang kedua, hati yang bersih mesti selalu cek. Bukan sekadar kerja kerana Allah, bertindak kerana Allah, jadi suri rumah kerana Allah, jadi usahawan kerana Allah. Tetapi mesti perbuatan itu menepati ajaran Nabi.
Kalau kita pergi kerja, konon-konon kerana Allah nak tanggung anak isteri. Tetapi mencuri, tuang kerja, ponting, menipu. Itu terkeluar daripada syarat ibadah diterima. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Ulama-ulama tafsir sebut, ahsanu amala ini, dua syarat ini. Yang melahirkan hati yang jernih, buat kerana Allah. Bukan kerana nak jadi selebriti. Kita masuk kuliah pagi ni agar orang kata, oh dia ni sekarang dah berubah jadi alim, ulat kuliah. Oh yang mengajar agar nampak hebat alim. Tak, kerana Allah. Orang yang buat kerana Allah ni dia ikhlas. Dia tak pernah kisah. Orang puji ke, orang tak puji ke. Orang terima ke, orang tak terima selagi ajaran benar. Dan dia tak kisah, dia duduk depan ke, duduk belakang ke. Dia tak kisah. Macam Khalid Ibn Walid. Tengah nak perang dengan Rom. Tiba-tiba Omar hantar surat. Tengah dah bawa peperangan. Omar kata, wahai Khalid, hari ni awak daripada panglima turun jadi perebet biasa. Khalid mundur ke belakang, bawa kuda, bagi tugas kepada orang lain. Lalu habis perang, menang Islam. Orang tanya, Khalid, awak tak kecil hati ke? Omar buang, saat genting. Saat genting, nak perang, sudah pedang terhunus, suruh awak keluar. Dia kata, aku bekerja kerana Allah, bukan kerana Omar. Aku duduk di depan ke? Aku duduk di belakang ke? Peduli apa? Ni orang ikhlas. Kalau saya mau merajuk, tengah dah angkat pedang macam, Ustaz Wan, berhenti balik kampung. Memang aku tak bercakap dah dengan dia. 7 keturunan kita sebut. Memang kita putus sahabat 7 keturunan. Ya. Tapi kata Khalid, aku kerja kerana Allah, bukan kerana Omar. Orang pun tanya Omar, kenapa kamu buat tindakan yang tak senonoh macam ni? Dah nak perang, orang semua yakin dengan kepimpinan Khalid. Yang perang tak pernah kalah. Yang ni lah sebab aku pecat dia sekarang. Aku tengok hati kamu telah jadi syirik kepada Allah. Kerana Khalid yang memimpin, ada dalam hati kamu, kalau Khalid pimpin, kita takkan kalah perang, hilang pergantungan kamu kepada Allah, bergantung pada Khalid. Sebab tu aku cabut dia. Jadi itu dia panggil tindakan pemimpin yang hebat. Jadi wallahu a'lam. Jadi kesimpulan dia, hati yang bersih, kena jaga dua perkara. Bertindak ikut hukum, yang kedua jernihkan hati dengan seikhlas mungkin. Ikhlas ini sedang sebut. Ramai sebut. Ramai orang saya tengok pergi masjid, YB buat sumbangan ikhlas daripada YB. Ikhlas ni bukan tulisan tau. Ikhlas ni bukan percakapan. Kak Nesh, saya ikhlas bagi ni. Buah anggur 1 peti pada Kak Nesh. Percakapan dia tak datang ikhlas. Walaupun sejuta kali, saya ikhlas ni kan. Saya ikhlas ni. Arif, saya ikhlas. Lama tak jumpa Arif kan. Saya ikhlas ni. Ikhlas bukan percakapan. Ikhlas bukan tulisan. Saya ikhlas bagi pada awak hantar WhatsApp. Ikhlas ni duduk di hati. Apa bahasa Inggeris kata? Inside my heart. Orang putih sikit lah. Walaupun salah grammar kan. Dalam hati. Sirrun min asrarillah. Macam mana nak didik hati? Hati yang ikhlas dalam Quran, syaitan sangat benci, menyampah, tak datang. Kalau kita buat kerja ikhlas kerana Allah, syaitan takkan datang usia kita. Syaitan kata, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, aku tak boleh ganggu. Sebab itu, macam mana nak lahirkan ikhlas ini, nanti akan datang kita bincang lagi dalam bab-bab ini.